Hello, what up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya Syah daripada Batai Fitness dan perjuangan kami adalah bantu mereka yang rasa kurang keyakinan diri, yang rasa rendah diri dan rasa tersisih disebabkan berat badan yang berlebihan. Alhamdulillah setakat hari ini kita telah bantu seramai 2,160 lebih orang untuk menurunkan berat badan mereka sebanyak 2 ke 3 kilo tanpa menggunakan sebarang produk. Dan hari ini saya nak buat sharing berkenaan dengan cara kurus sebenar yang memang tidak ada sebarang hijab langsung penerangan saya pada malam ni. Apa khabar Puan Dayang Kartini, apa khabar? Saya harap semua berada dalam keadaan sihat walafiat. Okey, kejap. Saya nak bagi link Facebook Live ni dekat dalam kita punya Telegram channel. Saya nak ajak semua yang ada dalam Telegram channel kita ni untuk join kita punya Facebook Live sebab ada something saya nak bagi special untuk diorang. Right, nombor 1, boleh tak komen nak tahu sekejap yang ada dalam kita punya Telegram channel dan yang juga ada dalam kita punya Facebook Live. Ada something yang sebenarnya saya nak sampaikan, sebenarnya akan buatkan kita faham rasa macam tak complicated mana pun sebenarnya bila kita cuba nak turunkan berat badan. Nombor 1 adalah kita kena faham berat badan kita ni mewakili kepada, dia akan menjadikan kita sama ada sihat ataupun tidak. Betul tak? Okay? Berat badan kita akan menentukan sama ada kita akan jadi sihat ataupun kita akan jadi sakit. Setuju? So, itu adalah yang pertama yang kita kena faham. Sihat, sakit, hidup, mati, semua benda tu adalah satu benda yang kita tak dapat nak kawal. Yang kita boleh kawal adalah kita boleh kawal contohnya macam kesihatan kita, berat badan kita sebagai contohnya. Dan berat badan kita merupakan parameter kepada tahap kesihatan kita. So, that's why lagi berisi, lagi berat badan, lagi berat seseorang itu, lagi berat badan dia, lebih daripada kadar BMI kita setakat mana kita faham berkenaan dengan BMI, ianya akan menyebabkan kita ada masalah yang lain, tahap kesihatan kita yang lain. Siapa sini setuju? Boleh tak komen setuju? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak? Dan kita kena faham, kesihatan itu juga adalah rezeki yang diberikan kepada kita. Sama ada kita jaga atau tidak, itulah yang akan menentukan setakat mana tahap kesihatan kita. Corak penjagaan makan kita macam mana cara kita bergerak, cara kita bersenam sebagai contohnya, macam mana cara kita berfikir contohnya, macam mana cara kita tanggap makanan tersebut. Saya nak share satu story sebelum saya nak pergi lebih jauh. Nombor 1, story yang pertama adalah daripada saya punya guru. Saya ada banyak guru sebenarnya, guru-guru bisnes especially, dan dia saya sentuh. Bila saya belajar pasal bisnes, bila saya belajar pasal nak bina satu bisnes yang berjaya dan sebagainya, dia memang tak dapat lari dengan macam mana cara owner tu berfikir, macam mana cara owner tu menganggap bisnes yang dia buat tu. Adakah dia menganggap bisnes yang dia buat tu untuk menyusahkan orang, ataupun adakah dia menganggap bisnes tu akan menjadikan seseorang itu jadi macam apa yang dia anggap. Macam mana cara dia menganggap bisnes tu, macam mana cara dia menganggap duit contohnya. Macam kemarin ada salah seorang daripada orang Malaysia, Chinese, dia adalah international speaker. Dia bagi tahu pada saya macam mana kita menganggap duit tu. Kalau katakan kita menganggap duit tu sebagai satu tool ataupun satu alat yang macam jahat, siapa kaya dia akan jadi sombong. Orang biasa yang kaya-kaya ni semua jahat. Contoh, sama juga macam kita, bila saya pandang balik satu angle yang berbeza, cuba macam mana kita anggap makanan, terutamanya kepada kita yang nak turunkan berat badan. Siapa sini faham? Boleh tak komen faham? Okay, saya nak bagi contoh lagi simple. Ramai di kalangan student saya especially, daripada student Batai Fitness, yang menganggap makanan ni adalah satu benda yang tak baik, satu benda yang jahat. Sekejap, saya tak nampak. Ada komen. Siapa komen? Hai Puan Dayang Kat, apa khabar? Kenapa tak keluar komen kat sini Dia tak keluar komen dekat sini Alamak, what happened to my Facebook? Hai, selamat malam Puan Rina Rin, apa khabar? Ramai orang menganggap makanan tu adalah satu benda yang tak baik, akan menggemukkan. Kita takut makan nasi, kita takut minum air manis, kita takut macam-macam benda, kita takut lah. Kita depan makanan, katakan ini makanan, katakan ini saya punya pinggan, ada makanan, ada nasi, ada sayur, ada ayam, ada minyak sikit, ada kuah-kuah sikit. Kita takut nak makan. Takutnya aku gemuk. Contoh macam kita makan roti canai. Sedap. Siapa sini makan roti canai? Boleh tak komen? Siapa dekat sini makan roti canai? Boleh tak komen? Saya makan roti canai, coach.
Saya honestly dah beberapa lama, minggu lepas saya makan roti canai. Sebelum tu tak ingat bila. So, saya makan roti canai. So, macam mana cara kita menganggap kita makan roti canai itu? Adakah kita takut berhadapan dengan makanan? Adakah kita rasa macam kita makan ni tujuan dia untuk apa? Kan? Itu maksud dia yang pertama. Saya makan roti canai Puan Zarida Badarudin. So, apa yang saya nak sampaikan dekat sini adalah makanan itu adalah macam mana kita dapat masalah berat badan. Makanan itu juga akan menyebabkan kita dapat kawal berat badan. Dan yang paling best sekali, makanan jugalah yang akan menyebabkan kita dapat six pack. Six pack dah. Siapa sini setuju? Boleh tak komen setuju? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak dan share Facebook Live ni kalau katakan setuju dengan apa yang saya cuba sampaikan pada malam ini. Make sense tak apa yang saya sampaikan? So, the point is, yang benda pertama yang kita kena anggap sekarang ni adalah macam mana kita menganggap makanan tersebut. Kalau kita menganggap makanan kita seperti macam makanan yang akan menjadikan kita gemuk, insya-Allah susah hatilah kita ketika kita makan, ketika kita sudah makan, dan insya-Allah memang kita akan ada masalah berat badan lepas tu. So, nombor satu yang kita kena faham sekarang ni lah, kita kena ubah konsep pemakanan. Dan bila kita ubah konsep pemakanan tu, kita boleh makan pagi, makan apa-apa pun boleh. Nak makan roti canai pun boleh, nasi lemak pun boleh. Nak makan tengah hari, nak makan nasi biryani macam saya tadi pun boleh, tak ada masalah dan sebagainya. Siapa sini faham? Hai, kata Puan, selamat malam Puan Anangle. Hai Puan Hasdina Sama, setuju, eat right. Kan, so point saya kat sini adalah bukan tidak ada sebarang makanan dalam dunia bila kita makan, kita gemuk. Tak ada. So, tidak ada sebarang makanan yang akan menggemukkan. Tidak ada sebarang makanan yang bagi kita kurus. Tidak ada. Tetapi gabungan makanan, campuran makanan kita sepanjang hari itu, adakah ianya akan meningkatkan tahap kesihatan kita? Ataupun adakah dia akan menjatuhkan tahap kesihatan kita? Itulah benda pertama yang saya cuba sampaikan pada malam ini. Siapa sini faham? Boleh tak komen faham? Kalau faham lah. Kalau tak faham, boleh tak komen saya tak faham. Saya tak sempat. Saya baru masuk macam Puan Nur Asyikin saya nampak tadi. Kan? So, itu adalah yang pertama yang saya nak sampaikan. So, yang kedua. Yang kedua, kita kena faham juga tentang bersenam. Okay? Bersenam tidak akan bagi kita kurus. Kadang-kadang kita terlalu fokus kepada senaman sampai kita lupa benda yang penting sekali kita kena buat. Kita kena rasa enjoy bila kita bersenam tu. Maksud saya macam ni, kalau katakan kita bersenam tapi menyebabkan kita rasa stres. Contohnya macam kita melakukan satu senaman yang menyebabkan kita rasa tak cukup masa, kita rasa macam sakit-sakit badan, kita rasa macam penat satu hal lagi, injured lagi, na'uzubillah. Salam Puan Yasmin, apa khabar? So, itu adalah satu senaman yang salah, sama ada senaman tu salah ataupun kita yang mengamalkan cara senaman tu yang silap. Kita kena perbetulkan kita punya form, kita kena perbetulkan kita punya timing, kita punya breathing dan sebagainya. Itu yang kita kena faham. Bukan salah senaman, tapi salah cara approach kepada senaman tu. Siapa faham? Waalaikumsalam. Cikgu Pia, apa khabar? Lama tak nampak Cikgu Pia. Saya kalau berjoging jadi ke buluh coach. Lepas senam sikit, sakit terus tak nak buat. Kan? So, itulah point dia. No point kalau kita buat senaman, lepas tu kita rasa fobia. Dulu, saya nak share sikit. Dulu masa masa tu saya muda lagi. Umur 21 tahun. Saya dapat demam denggi. Bila kita dapat demam denggi, kan? Siapa sini pernah kena demam denggi? Boleh tak komen saya pernah kena denggi? Ataupun siapa sini yang kenal sesiapa yang pernah kena demam denggi? Cek komen sikit. Cek komen sikit. Saya nak tunjuk sikit gambar lah. Macam mana bila student kita dapat ubah corak pemakanan tu. Sekarang pun muda lagi. Lagi muda lah daripada Cikgu Pia, kan. Okey, kejap. Saya nak tunjuk sikit satu gambar daripada salah seorang daripada bekas student saya, jiran Puan Dayang Kat. Saya nak approach, saya nak tunjuk satu gambar macam ni. Nama dia lah Puan Samsuryawati. Puan Samsuryawati pun ada banyak soalan juga macam kita tanya. Contohnya macam tentang makanan. Coach, boleh tak nak makan tu? Boleh tak nak makan ni dan sebagainya, kan? Bila kita ubah cara dia berfikir tentang makanan, alhamdulillah jadi slim. Tak apa. Cerita pasal denggi tu. Saya lepas dah kena denggi, badan saya rasa sengal-sengal. Rasa sakit-sakit sendi. So, saya dah tak boleh nak bergerak sangat. Rasa macam nak tidur. Saya macam nak baring je sepanjang hari.
badan saya sakit-sakit, lengur-lengur. So dah pergi urut semua pun macam sama je, tak ada masalah, macam tak ada sebarang perubahan langsung pun. Suami dan anak saya pernah kena demam denggi. Suami saya denggi berdarah. Tak apa. Yang penting sekali selamatlah So, maksud saya kat sini macam ni, bila kita kena demam denggi, kita akan rasa macam sakit-sakit badan. Dan saya seorang macam atlet juga dulu, macam kerap main bola. Saya juga selalu berjogging dan sebagainya. Saya pernah kena demam denggi. Hai Puan Erina Katerina. Kak Lin, apa khabar Kak Lin? Salam. So apa senaman yang pertama saya buat lepas kena demam denggi tu? Saya gedik, saya berjoging naik atas bukit dekat Melaka. Puan Dayang Kat mungkin tahu tempat tu, nama dia adalah Bukit Beruang. Maksud saya darjah berapa darjah form pula dekat MMU Melaka. Umur saya 21 tahun. Saya gedik, saya pergi ikut kawan saya hiking, bukan hiking, jogging naik atas Bukit Beruang tu. Sampai ke Bukit Beruang, saya punya badan rasa sakit-sakit teruk. Saya susah nak bernafas. Saya tak ada asma sebelum ni. Tak ada asma lah sekarang pun. Tapi buatkan saya rasa macam takut nak bersenam lepas tu. Lepas tu baru saya faham, saya tak boleh nak push sangat. Especially bila saya dah lama dah tak bersenam. Sebab saya kena demam denggi kan. 2, 3, 4 bulan juga saya tak bersenam betul-betul. Akhirnya saya buat slow-slow, main bola dan sebagainya semula. Alhamdulillah lepas tu okey balik. So dia punya learning point dekat sini adalah jangan terlalu push satu senaman, tak kisah apa sebab sekalipun, sama ada kita nak kurus ataupun tidak. Okay, so dan satu lagi boleh saya kena bagi tahu kat sini, tidak ada satu senaman pun yang akan menurunkan berat badan kita. Tidak ada satu senaman pun. Kalau katakan kita bersenam tapi kita tak jaga makan, insya-Allah tak kurus juga. Boleh faham tak? Siapa sini pernah tengok orang yang bersenam macam monyet tapi berat tak turun-turun? Nampak macam sama je. Yang tahu dia buang masa, buang duit untuk beli segala benda macam yoga mat lah, segala benda tu nenek tu, dan dia masih lagi tak nampak penurunan berat badan yang betul. Mungkin dia akan rasa macam makin cergas, mungkin dia akan rasa macam ada cakap makin kebulu kan. Itu semua tentang macam mana cara kita bersenam dan corak kita, form kita bersenam. Boleh faham tak maksud saya? Siapa sini boleh faham? Boleh tak komen boleh faham? Itu adalah nombor 2 saya nak bagi tahu. Tidak ada satu senaman pun yang boleh bantu kita kurus. Nombor 1, macam mana cara perception kita terhadap makanan. Okay, siapa sini faham? Cek komen sikit. Saya nampak ramai pula viewers kita kat sini malam ni. So welcome kepada semua yang dekat sini. Saya nak bagi satu hadiah lah kepada semua yang ada kat sini. Boleh tak? Siapa sini nak hadiah? Siapa dekat sini nak hadiah? Boleh tak komen nak hadiah? Something saya nak bagi kepada dia. Saya nak bagi something kepada dia supaya ianya akan memberi semangat sikit untuk mereka ni cuba nak turunkan berat badan. Cek komen sikit. Okay. Satu hadiah saya nak bagi adalah saya nak bagi satu hadiah daripada kita. Sejenis makanan. Sejenis makanan, nama dia adalah ni, Baltec Superfood. Alat senaman buat sedia baju coach pun lagi sedih. Okey. Saya nak bagi satu mini pack Superfood. Saya nak tanya siapa pernah amalkan Superfood, siapa pernah makan Superfood. Cek komen sikit. Nak lah, dah lama tak dapat hadiah dari coach. Tu dia nak kan, Puan Zaitun Idrus, apa khabar? Saya nak bagi satu mini pack Superfood percuma kepada siapa tahu? Kepada siapa yang share paling banyak dalam Facebook Live ni. Share paling banyak. So, nanti saya akan buat announcement siapa yang share paling banyak dekat dalam kita punya Telegram channel Zaz. Dekat dalam kita punya Telegram channel, saya letak dekat pin komen tu. So, boleh join kita punya Telegram channel. Nanti lepas dah habis Facebook Live ni, saya akan bagi satu mini pack Superfood khusus untuk you all yang share paling banyak. Saya nak sambung point nombor 3. Secara jujurnya, inilah cara kurus sebenar. Saya baru join Puan Nur Fitri Osman. Welcome. Apa khabar yang baru join? Join mana Join Facebook Live ke? Join Telegram channel? Saya pun tak pasti. Tak pernah. Okey. Untuk yang tak pernah, saya share dulu kan, nanti kan saya dapat benda yang tak pernah pakai, tak guna langsung. So, Superfood ni adalah sejenis makanan yang diperbuat daripada bahan organik. Rasa dia seperti kekacang. Dia akan bantu kita kawal selera makan. Dan fiber yang tinggi yang ada dalam Superfood ni, dia akan menyebabkan badan kita senang nak membuang air besar. Gitu, senang nak membuang air besar. So, kalau katakan kat sini yang mungkin yang kenal ataupun kita pun mungkin mengalami situasi macam tu, dia buatkan kita susah nak kawal selera makan. Dia menyebabkan kita rasa macam
rasa susah lah. Semua benda lah susah kan. Nak buang air besar pun susah. Ini ubat dia, ini bukan produk kurus, ini bukan ubat kurus, inilah sejenis makanan. Makanan yang akan menyebabkan kita dapat kawal selera makan. Saka yang kita simpan dalam badan kita akan dapat dihalau disebabkan kita ambil superfood. Sebab superfood adalah sejenis makanan yang mengandungi fiber tinggi. Bukit beruang tu curam teruk, boleh guling kilo penat. Itulah tu. Saya tersangkut dekat Bukit Beruang tu, duduk dekat satu tebing kat situ, tepi longkang. Macam aduh penatnya. Berjam kat situ. Sedih. Kawan-kawan saya pun tunggu saya kat situ juga. Right. Antara kawan saya tu yang pernah join kita punya Zoom, nama dia Datuk Razi Mansur. But anyway, itulah yang kedua. Yang ketiga, siapa sini dah ready nak tahu, boleh tak komen dah ready. Dan saya nak bagi satu mini pack superfood ni kepada you all yang share Facebook Live ni paling banyak. Dan saya akan buat announcement siapa yang menang kita punya Telegram, siapa yang menang superfood ni dekat dalam Telegram channel yang saya akan letak di pin komen. Superfood tu tahan berapa lama? Kalau mini pack macam ni, dia akan tahan dalam 2 ke 3 minggu macam tu lah. Tengok Cina tua naik helok je, malu kan? Betul, malu. Saya umur 21 tahun naik cungap, lepas tu turun takut sebab dah penat, takut tergulik ke bawah. Nanti kan jadilah cerita Hindustan. Alright, nombor 3 adalah apa tahu? Tentang air. Ramai orang fikir ada satu spesifik air yang kita kena minum sehari. Contohnya 2 liter. To be honest, tidak ada satu spesifik jumlah air yang kita kena minum sehari. Yang paling penting tengok macam mana badan kita punya performance. Contohnya macam ni. Okay, macam saya, berat saya 90 kilo. Ketinggian saya 186 cm. Macam tu lah, saya check 186. Ada yang lain 185. Tak kisahlah, yang penting 6 kaki lebih sikit. So, saya minum bukan berdasarkan berapa liter sehari. Saya minum, saya tengok warna air kencing saya, warna urin. Itu akan menunjukkan sama ada saya dehydrated ke tidak. Dan saya dapati, bila saya kat rumah, saya minum dalam 3-4 liter dah cukup dah. 3-4 liter cukup dah. Tetapi, bila saya pergi keluar, di bawah matahari, panas, terik macam tu, depan aircon, bawa kereta pula tu, saya perasan walaupun saya minum 4 liter sekalipun, warna urin saya masih lagi warna macam kuning, macam yang tak apa okey tu. Macam warna urin, warna kuning macam ni lah benda kata. Macam tu kan. Bermaksud kita dehydrated. Bila kita dehydrated, dia akan menyebabkan kita lagi susah nak turunkan berat badan. Siapa sini faham? Bukan berapa liter sehari kita kena minum, tetapi tengok pada warna urin kita. Warna urin kita kalau katakan tak elok, memang dia akan susah. Siapa sini faham? Contohnya macam Puan Josephine Abbey yang ditulis itu kan. Sekarang musim hujan, lagilah sikit minum air. Itu dia kan. So itu adalah yang ketiga saya nak bagi tahu kat sini. Tadi saya nampak ada soalan daripada siapa tadi pasal kalori pada bulan puasa. Kejap. Coach, kalau kita puasa, macam mana kira kalori? Sama je. Kalori bukan ikut pada musim. Kalori ikut pada kita punya berat badan, ketinggian, umur kita, jantina, lelaki, perempuan, kekerapan kita bersenam dan sebagainya. Kan? Bukannya pada waktu kita puasa, kalori dia berbeza dengan pada waktu kita tak puasa. Tak, sama je. Yang paling penting kita akan makan kurang pada waktu kita puasa. Dan bermaksud kita punya pengambilan kalori pada bulan puasa, pada waktu kita puasa kurang sikit. Kan? So, itulah. Terima kasih Puan Rona Ismail yang memberikan saya star. Wah, lama saya suka orang bagi saya star ni. Tak tahu apa saya dapat, tapi saya rasa macam nak menyanyi lagu Twinkle Twinkle Little Star. Alright, yang seterusnya, nombor 4 yang tak ada sesiapa nak bagi tahu kat kita. Boleh tak komen nak tahu? Boleh tak komen nak tahu? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak? Minum banyak, kerap buang air. Hello lah Puan Zaitun Idrus. Daripada kita simpan air yang kotor dalam badan, baik kita buang. Air kencing tu mengandungi asid urik yang akan menyebabkan kita akan rasa macam sakit-sakit badan. So that's why bila kita minum air cukup, dia akan menyebabkan kita lebih senang turunkan berat badan sebabkan toksik tu dah keluar. Okey, nombor 4 ke 5 lupa lah. Gemuk ni banyak jenis ke? Maksudnya gemuk air, gemuk lemak? Tak ada. Dia gemuk-gemuk je. Gemuk-gemuk je. Gemuk air, gemuk lemak tu nanti kita bincangkan sikit. Okey, gemuk air, bahasa orang putih dia adalah water retention ataupun liquid retention. Okey, yang ke berapa dah saya tak ingat. Sebenarnya, saya nak share sikit. Siapa sini ada dapur kat rumah? Boleh tak komen? Siapa dekat sini ada dapur dekat rumah?
Dan sebenarnya dekat dapur kat rumah tu, bawang putih, bawang-bawang, cengkeh ataupun kayu manis, ayam, ikan, daging, nasi, okay? Semua benda tu kita boleh makan dan kita masih lagi boleh turunkan berat badan. Dan satu benda yang kita kena faham lagi, masakan Malaysia sebenarnya adalah sejenis masakan yang lebih senang bantu kita turunkan berat badan. Inilah findings yang saya dapat lepas saya dah berinteraksi bersama dengan lebih daripada 2,000 orang. Lebih daripada 2,160 lebih orang. Saya berinteraksi dengan mereka, saya gunakan cara yang sama. Secara konsisten, especially pada yang hujung-hujung ni kan. Saya nampak bila kita suggest dia memasak masakan-masakan yang kita biasa masak, kita lagi senang turunkan berat badan. Especially makanan yang bercili, makanan yang black pepper, makanan yang ada rempah-rempah macam kari dan sebagainya, makanan yang berprotein tinggi dan sebagainya. Memang akan bantu kita lebih mudah turunkan berat badan. So, bukan setakat rasa sedap, tetapi dia juga akan bagi kita rasa senang nak kawal kita punya berat badan. Dan yang paling best lagi, kita tidak akan ada masalah susah nak kawal kita punya tahap konsisten. Especially bila kita cuba nak turunkan berat badan. Faham tak? Kita kan ada masalah apa tau? Masalah macam susah nak stay konsisten. Baru je pasang niat nak berdiet, terus rasa macam nak ke laut. Siapa sini yang ada masalah macam tu? Macam rasa amalan diet kita tu satu amalan yang stres. Siapa yang pernah rasa macam tu? Cek komen sikit. Siapa yang pernah rasa? Boleh tak bagi saya love? Boleh tak komen kenal? Boleh tak share Facebook Live ni? Dan macam saya cakap tadi, siapa yang share paling banyak, saya akan buat satu announcement dalam Telegram channel. Saya nak bagi dia satu mini pack superfood secara percuma dan dia boleh tahan selama 2 ke 3 minggu. Harga dia RM39. Antara main function dia boleh bantu kita kawal selera makan dan juga dia akan bantu kita senang nak melawas. Saya tengah rasa macam tu, kata Puan Yasmin. Macam ni. So, that's why siapa yang menjadi student saya, antara benda statement yang saya akan bagi tahu kepada mereka lah, masakan tu kita boleh masak apa sahaja. Apa-apa jenis masakan daripada makanan yang kita nak makan tu kita boleh makan. Cuma kita kena kawal portion. Bila kita kawal portion, insya-Allah lebih senang nak turunkan berat badan. Soalan seterusnya yang mungkin kita akan dapat, kita kena makan banyak mana? Waktu pukul berapa? That's why dalam Batak Fitness kita ada meal plan. Dan meal plan ni siapa yang follow, dia akan dapatlah kesan-kesan macam ni. Contohnya macam Puan Suzana Ali. Macam ni gambar dia dulu. Dan bila follow cara kita, macam ni gambar dia dalam tempoh beberapa bulan je. Ada juga student kita, contohnya macam Alia, daripada macam ni lebar badan dia kepada slim badan dia. Nampak tak gambar ni? Siapa sini nampak dah rasa terbakar? Dan gambar ni diambil selang sebulan. Gambar ini kepada gambar ini dah sebulan. Puan Zarida Badarudin, kalau stop minum superfood, berat badan boleh naik balik ke coach? Jawapan saya tak. Okay? Superfood bukan sejenis makanan yang mengandungi diuretik. Kebanyakan daripada produk kurus, dia mengandungi diuretik. Diuretik tu dia akan menyebabkan kita rasa dehydrated. Kita akan perasan bila seseorang itu menggunakan superfood, ada beberapa simptom yang akan berlaku kepada mereka. Pertama, mereka akan cerit-berit, berpeluh dengan lebih kerap, bibir mereka nampak kering, mereka akan rasa macam penat, muka macam muka sakit, sebabkan badan kita tengah push air keluar daripada badan kita. Sebabkan yang paling senang nak keluar daripada badan kita adalah air. Okay? So bila follow cara guna produk kurus yang ada tu, dia akan menyebabkan badan kita senang nampak penurunan berat. Acik Fida, Assalamualaikum Acik Fida. Cik, lama tak nampak Acik Fida ni kan. Sedar-sedar kerup ada keluar kat sini. So, superfood dia tidak ada diuretik. Dia ada, kalau katakan kita pernah makan chia seed, kita pernah makan flax seed, kan? Kedua-dua tu adalah makanan yang bijirin sihat, orang panggil dia superfood. So that's why gabungan dua tu kita letak superfood, kan? Coach tak ada buat offer superfood ke? Ada Puan Yasmin, ada. So kalau nak contact Nurul. Kita memang tengah run offer sekarang ni. Kalau nak Okay, contoh yang lain macam ni. Macam Puan Nurul Ikin dulu. Dan Nurul Ikin setelah beberapa bulan ikut cara kita. Macam mana dia buat? Dia punya masalah dia apa tahu?
Macam mana nak beli superfood ni? Cerita pasal superfood pula. Boleh klik lah dekat, boleh join dekat dalam kita punya Telegram channel kat bawah tu. Okay. Superfood kalau makan ekstra cepat kurus tak jumpa saya tak. Tidak. Okay. Tak apalah, cerita pasal superfood ni nanti kalau nak tahu lebih lanjut, sebabkan kita memang tengah run superfood punya promo. Harga satu pack ni 39. Harga botol ni saya prefer lagi kalau katakan student kita ambil yang botol, sebab dia lebih kukuh, sebabkan dia keras sikit, nak simpan pun best. So saya bagi better ambil yang botol. Okay, dia lebih banyak daripada ni dan lebih jimat lagi daripada tu. Lama dekat kampung, line slow tak dapat follow. Tak apa Cik Fidah, lama betul kan. Tak apa Cik Fidah, saya nak sambung semula pasal superfood. Kalau berminat, masuk dalam Telegram channel. Nanti saya akan bagi tahu lebih lanjut lagi tentang apakah function-function superfood dan macam mana superfood ni boleh bantu kita kawal selera makan, membantu kita dalam pembuangan air besar, sebabkan dia mengandungi fiber yang tinggi. Yang keenam, apakah sebenarnya cara kurus yang sebenar ni? Boleh tak botol tu RM59, boleh tahan 3 ke 4 minggu. At least bolehlah kawal kita punya selera makan. Kalau macam jenis selera makan tu macam bela saka kan. Macam bela saka, better lah ambil superfood. Kalau macam susah nak buang air besar, better lah ambil superfood juga. Anyway, yang keenam, apakah cara kurus sebenar? Boleh tak komen nak tahu? Boleh tak komen nak tahu? Boleh tak bagi saya love? Saya memang sangat-sangat happy sebabkan tengok interaksi daripada you all. Korang memang terbaik dan that's why saya nak bagi lebih sikit. Okay, saya nak bagi 2 lah. Saya nak bagi 2 superfood. Saya nak bagi 2 pack superfood kepada 2 orang yang berlainan. Siapa yang share paling banyak dalam Facebook Live ni, saya akan bagi dia seorang satu. Yang pertama dan yang kedua lah. Siapa yang paling banyak, sebab saya nampak macam seronok sikit. Superfood ni memang kenyang. Alhamdulillah, terima kasih Kak Lin. Alright. Hai, apa khabar semua yang baru join Facebook Live kita. Yang keenam. Saya dah sampai ke-6 dah ni Saya cerita memang laju gila sebab supaya kita akan dapat faham. Dan kepada sesiapa kat sini yang mungkin baru join, saya cadangkan tengok daripada mula. Sebab saya dah share beberapa benda dah tadi. Yang keenam, tentang macam mana kita boleh turunkan berat badan. Waalaikumsalam Puan, apa nama? Puan Nur Hai. Puan Hai, apa khabar Puan Hai? Apa khabar Puan Ros Azita? Puan Sarah, apa khabar? Saka makan saya keluar waktu malam. Better tidur awal, Puan Yasmin. Yang keenam, kita kena faham berat badan kita, tahap kesihatan kita sangat gila dipengaruhi dengan cara kita handle kita punya gaya hidup. Waalaikumsalam Puan Rosnani. Boleh tak saya nak explain sikit? Saya rasa saya terbagi point sama waktu dengan Puan Yasmin bagi komen. Boleh tak komen nak tahu? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak sikit? Sebab saya nak terangkan lebih detail sikit part yang keenam ni. Yang keenam ni, ramai orang ada masalah ni. Susah gila nak kontrol makan. Tak apa, Puan Anastasia better jadi share paling banyak. Saya akan bagi mini pack superfood ni. Saya akan share dekat dalam kita punya Telegram channel nanti. Right, boleh tak komen nak tahu? Siapa sudah dari ini nak tahu? Yang ke berapa Yang keenam tadi tu, panggil Puan Hai, Puan Nur, apa khabar? Alright. Ampun, minta ampun, susah nak sebut tadi. Yang keenam saya cakap tadi, kita punya berat badan sangat gila dipengaruhi dengan kita punya gaya hidup. Maksud gaya hidup tu termasuk kepada kita punya cara kita handle emosi kita, cara kita tidur pukul berapa, kita kahwin dengan siapa. Kita kahwin dengan siapa pun, macam mana cara kita handle stres, macam mana kita dapat kawal segala benda dalam hidup kita. Dan ada satu solution yang paling mudah, paling gila mudah nak mati. Okay, boleh tak komen nak tahu apakah satu cara yang paling gila gempak, terutamanya untuk kita nak turunkan berat badan dan dia akan kembali semula kepada yang pertama tadi tu balik. Kan, cerita punya tu macam tu. Boleh tak komen nak tahu? Boleh tak share Facebook Live ni dan komen nak tahu? Susah nak kontrol nafsu bila anak-anak sedang membesar, masak makan. Okey, tak apa, faham, nak tahu Cara yang paling mudah sekali sebenarnya untuk kita turunkan berat badan. Cuma jap. Alhamdulillah, bila dah dapat kesan daripada makan superfood, saka makan tu dah boleh kontrol walaupun memang nak mengunyah. Dia buat perut rasa kenyang. Alhamdulillah. Terima kasih kepada komen nak tahu.
Nombor yang keenam adalah untuk kita senang turunkan berat badan adalah dengan cara solat dengan betul. Dah jadi tukang masak, cannot nak control coach. Boleh faham tak maksud saya? Solat dengan betul tu maksud saya macam ni. Pertama, solat kita kena benar-benar connectkan kita punya mind, heart dengan kita punya pergerakan hand. Itulah formula kita tengah amalkan sekarang ni. Supaya bila kita solat dengan betul, dia akan menyebabkan kita dapat kawal kita punya emosi. Dan bila dapat kawal emosi kita, kita akan dapat kawal selera makan kita. Bila dapat kawal selera makan kita, dia akan dapat kawal pula kita punya kestabilan hormon kita. Bila dapat kawal kestabilan hormon kita, tahap kesihatan kita jadi makin baik. Dan bila tahap kesihatan kita makin baik, kita memang terpaksa dapat kawal berat badan kita dan akan menyebabkan kita jadi makin slim. Tak perlu produk, tak perlu nak beria-ria sangat sebenarnya. In fact, sebenarnya tak perlukan saya pun. Honestly, tak perlukan saya sebagai seorang fitness coach yang kononnya dah bantu 2,000 lebih orang. To be honest, saya hanya sekadar penyampai apa yang saya nak sampaikan pada malam ni. Dan saya rasa macam saya kena sampaikan benda ni kepada semua sebabkan saya nampak macam kita terlalu straight away. Kita macam terlalu lari fokus. Sebabkan kita cuba nak turunkan berat badan tapi kita fokus kepada benda lain. Senaman yang macam mana nak kurus, makanan-makanan yang macam powerful gila. Bila kita makan besok terus jadi pakai baju XS contohnya. Itu semua salah. Kita Google produk mana yang boleh bantu kita kurus dengan cepat. Seriously, itu semua mengarut. Bagi saya, kita back to basic dulu. Macam mana seseorang itu boleh turunkan berat badan adalah macam mana cara dia berfikir. Siapa sini setuju? Bukan makan pukul berapa, bukan makan apa. Of course, benda tu penting. Benda tu penting. Benda tu macam benda teknikal. Macam, contoh macam kita nak masak kan. Kita nak masak, tapi kita punya hati kita sakit. Hati kita sakit. Kita nak masak makanan kepada, contoh, kepada seseorang yang kita benci contohnya kan. Buat kita rasa macam, aku marah ni. Kenapa kau nak datang rumah aku kena masak kau. Lepas tu, kita bagi dia makan. Adakah kita rasa, okay? Adakah kita rasa, Ya. Saya nak backtrack balik Boleh tak saya nak komen sekejap? Sebenarnya apa yang saya sampaikan dalam ni, normally saya akan sampaikan dalam weekly group coaching. Tapi saya macam nak sampai kepada you all semua. Okay? Bila kita masak sejenis makanan, apa pun jenis makanan lah kan, kita akan masak dengan emosi yang tak okey. Kita akan sumpah seranah sebenarnya. Kita masak dalam keadaan emosi kita tengah marah. Especially wanita. Wanita lebih senang trigger kemarahan mereka. So, kita masak untuk anak-anak kita dan suami dan sebagainya kan, adik-beradik kita kat situ, dalam keadaan kita tengah marah. Bila diorang makan masakan yang kita tengah masak dengan penuh emosi yang negatif, diorang akan terpalit sedikit emosi negatif tu. Mana datang tu? Disebabkan makanan, especially air, adalah sejenis substance yang boleh absorb kita punya emosi, kita punya energy, dan dia akan vibrate mengikut kepada apa yang kita sedang bercakap kepada makanan tersebut. That's why kita memang digalakkan untuk membaca doa makan. Kita baca bismillah sebelum kita makan dan minum. Sebab kita nak tukarkan energi yang negatif kepada benda yang positif dan masuk ke dalam badan kita. Barulah benda-benda positif akan berlaku kepada badan kita. So sebenarnya tak perlu vitamin, tak perlu segala benda tok nenek tu. Akhir sekali, yang paling terbaik sekali adalah macam mana cara kita dapat sinkronisekan kita punya otak, kita punya hati dan kita punya anggota badan kita. Itulah kita punya formula yang kita akan terang lebih lanjut lah kalau kata siapa berminat nak belajar. Yang ini bukan setakat saya je cakap, inilah berdasarkan research yang secara terperinci, berdasarkan research psikologi, berdasarkan research nutritionist yang latest. Dia pun cakap benda yang sama. Tak guna kita makan makanan yang healthy food, kita masak makanan yang macam rebus, bakar-bakar contohnya kan. Kita beli beras rebus, kita makan, contoh kita makan brown rice. Walaupun semua makanan tu bagus, tetapi honestly semua makanan tu bagus as long as makanan tu bukan makanan yang tak halal, bukan makanan curi, bukan makanan-makanan yang tak boleh kita makan. Kan? Sebab kan itulah rezeki yang Allah bagi pada kita dan kita makan je lah. Cumanya kita tak boleh makan secara berlebih-lebih. Yang paling penting sekali kita makan mengikut kepada keperluan kita. Dan lepas tu barulah
segala benda yang kita senang nak untuk kita senang nak kawal berat badan ke, nak meningkatkan tahap kesihatan kita dan sebagainya, akan senang dapat dicapai. Siapa yang dapat sesuatu, boleh tak komen dapat sesuatu. Dan again, saya memang akan memenuhi saya punya janji. Siapa yang share paling banyak dalam Facebook Live ni, saya akan bagi dia 2 orang, seorang satu superfood. Kalau especially kepada you all ni memang rasa susah nak kawal selera makan dan sebagainya, memang terbaik lah. Terbaik untuk share Facebook Live ni supaya akan dapat superfood ni secara percuba. Alright, saya rasa itu je daripada saya. 6 poin saya rasa that's more than enough. Saya rasa inilah poin terbanyak saya pernah bagi dalam Facebook Live dalam page ni. Saya memang harapkan you all akan dapat faham betul-betul. Nak kurus ni tak susah. Yang paling susah sekali lah macam mana cara kita handle diri kita sendiri. And lastly sebenarnya, it's all come back kepada macam mana kita menganggap makanan tersebut. Lepas tu barulah kita faham senang ke susah nak kurus. Last sekali senang je. Alright, terima kasih banyak. Saya doakan semua sihat dan berjaya. Kita jumpa lagi esok insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Jangan lupa join Telegram channel untuk saya announce siapakah pemenang share paling banyak pada malam ni. Assalamualaikum. Bye.